Hi friends, selamat datang ke Limitless Speech. Di negara England, seorang pakar ekonomi yang bernama Vilfredo Pareto dari Itali telah melakukan satu kajian pada tahun 1897 mengenai pengagihan kekayaan dan penjanaan pendapatan. Semasa mengkaji, beliau dapat tahu bahawa hanya 20% daripada populasi penduduk negara England menguasai 80% kekayaan. Apabila beliau dapat tahu shocking information ini, beliau mula mengkaji lebih dalam tentang prinsip ini. Oleh itu, beliau dapat identify di semua negara, tak kira pada apa jua masa dalam sejarah, prinsip ini telah berlaku. Lagi satu shocking information friends, prinsip ini masih lagi diamalkan. Prinsip ini bukan hanya untuk mengetahui pengagihan kekayaan, manakala juga boleh digunakan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan seharian. Prinsip ini dinamakan sebagai 80-20 Principle atau Pareto Principle. Prinsip ini digunakan secara saintifik dalam pelbagai aspek termasuk bisnes, kesihatan, pelajaran dan juga relationship. Prinsip ini menerangkan kepada kita bahawa 80% output kita adalah bergantung daripada 20% actions, iaitu tindakan kita sendiri. Tetapi dalam kehidupan kita harian, kita anggap bahawa apabila kita melakukan banyak actions atau tindakan akan membawa kepada banyak output. Tetapi dalam research, fakta ini adalah tidak benar, kerana hanya beberapa actions atau tindakan kita akan membawa pelbagai output kepada life kita sendiri. Selepas prinsip ini diketahui oleh orang ramai, mereka mula menguji prinsip ini. Sebagai contoh, hanya 20% jenis pakaian dipakai oleh 80% manusia. Hanya 20% driver menyebabkan berlakunya 80% aksiden. Hanya 20% jalan raya di sesebuah bandar berlakunya 80% traffic jam. So, daripada contoh ini, agak logik right? Apa yang dikatakan? Okay, for now, mari kita lihat bagaimana cara untuk menggunakan prinsip ni. Lagi satu saya nak bagi tahu friends, prinsip ini bukan mengajar kita untuk tidak bekerja, tetapi ia mengajar kita how to do smart work rather than hard work, iaitu melakukan sesuatu kerja dengan smart untuk mengetahui 20% actions atau tindakan bagi memperoleh 80% output. 80-20 Principle for Business. Pada mulanya, prinsip ini digunakan dalam perniagaan dan day by day prinsip ini mula digunakan pada bahagian yang lain juga. Semasa bermula perniagaan, orang ramai membazir masanya untuk berfikir nak cat warna apa untuk bangunan, bagaimana desain logo perniagaan dan lain-lain. Semua perkara ini juga penting, tetapi 80% customer kita tidak attract atau gemar dengan perniagaan kita terhadap perkara-perkara seperti ini. Oleh itu, semasa permulaan perniagaan, kita mestilah berfokus pada kualiti produk dan servis perniagaan kita terlebih dahulu. Selepas tu barulah berfokus pada bahagian-bahagian seperti promoting dan sebagainya. Kita juga sentiasa ingat bahawa hanya 20% customer akan membawa 80% keuntungan. Serta pada masa yang sama, hanya 20% customer akan membuat 80% komplain atau aduan. Jika kita memberi lebih tumpuan pada kedua-dua peratus ni, maka kita akan memperoleh 80% kemenangan. 80-20 Principle for Social Life and Happiness. Pada mulanya, saya menganggap bahawa apabila saya berkawan dengan ramai orang, maka saya akan lebih happy. Tetapi saya telah membazir masa saya, kerana keadaan ini menyebabkan saya kurang fokus pada perkara-perkara yang penting dalam life saya sendiri.
Pemikiran kita semua biasanya, apabila kita ada sesuatu yang banyak, kita akan lebih gembira. Tetapi merujuk pada prinsip ini, 80% happiness kita peroleh daripada 20% kawan-kawan kita yang rapat. Friends, betul kan? Kita berasa lebih gembira apabila kita meluangkan masa kita dengan best friend kita. Of course, right? Oleh itu, apabila kita meluangkan masa kita dengan 20% kawan-kawan kita yang bagi 80% happiness kepada kita, maka kita boleh menggunakan masa yang tinggal untuk melakukan aktiviti harian kita yang lain. 80-20 Principle for Study. Untuk explain situasi ini, saya akan menggunakan dua orang kawan saya. Okey, kawan saya yang pertama, semasa dia membuat revision, dia akan belajar pagi hingga malam tanpa mengambil rehat yang panjang. Tetapi bagi kawan saya yang kedua ini pula, dia hanya mengulang kaji 3 jam sehari. Apabila keluar keputusan, kawan saya yang kedua ini mendapat keputusan yang lebih tinggi. Dan apabila saya bertanya dia tentang ini, dia sentiasa menjawab saya, "Bro, saya tak belajar lah bro." Tetapi padahalnya dia telah menggunakan 80-20 principle ini tanpa diketahui oleh dirinya sendiri. Kita manusia biasanya tidak boleh berfokus pada banyak perkara dalam satu masa yang sama. Okey, jom kita lihat bagaimana kawan saya yang kedua ni mendapat markah yang lebih tinggi daripada kawan saya yang pertama. Bagi kawan saya yang pertama ni, dia mengulang kaji semua topik. Tetapi kawan saya yang kedua ni, dia hanya mengulang kaji topik-topik yang penting sahaja. Dan dia juga mencatatkan soalan-soalan yang penting serta bertanya dengan guru kelasnya jika dia tidak faham dalam sesuatu topik itu. Poin yang kedua pula, masa untuk mengulang kaji. Bagi kawan saya yang pertama ni, yang mengulang kaji dari pagi hingga malam, mendapat banyak distraction atau gangguan. Oleh itu, dia tidak dapat fokus dengan baik semasa membuat revision. Tetapi bagi kawan saya yang kedua ni, hanya mengulang kaji 3 jam sehari dengan memberi fokus yang sepenuhnya, iaitu tanpa mempedulikan gangguan dan mengambil rehat 5 minit tanpa membuat sebarang kerja jika dia berasa dia tidak berfokus. So friends, jika anda melakukan sesuatu aktiviti atau kerja, anda perlulah sentiasa memastikan 20% yang ada padanya. Dan keadaan ini akan menyebabkan anda memperoleh keputusan yang berganda dalam masa yang singkat. Dan bagi masa yang tinggal, anda boleh menggunakan masa itu untuk berfokus pada aktiviti harian yang lain. Maklumat ini semua saya peroleh daripada buku yang bernama The 80-20 Principle by Richard Koch. Jadi itu sahaja daripada saya friends. Jika anda berasa video ini membantu, you all can give huge likes, comment dan share. Juga subscribe pada Limitless page serta menekan bell icon untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang akan datang. Lastly, thank you so much for watching.